Jadi kita boleh slot in. Servo motor ni diletakkan dalam keadaan plug and play seperti itu. Jadi kita tunggu atur cara itu dipindahkan. Okay, jadi kita tengok sekarang lampu merah sedang menyala. Jika butang ini ditekan, nampak ya, lampu biru menyala, buzzer berbunyi, palang naik dan kemudian dia akan turun semula. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi pada video kali ini saya akan sambung sedikit lagi mengenai mikro pengawal untuk RBT tahun 5. Jadi pada video kali ini kita akan fokus mengenai macam mana nak bina palang keselamatan bagi projek RBT tahun 5, dan pastinya projek ini sangat mudah dan sangat murah untuk dibina untuk semua murid di sekolah-sekolah. Baik, pertama sekali untuk kita membuat projek palang keselamatan, kita perlu pastikan murid sedia maklum mengenai fungsi yang ada pada papan mikro pengawal Arduino Shield 9 dalam 1. Jadi murid akan fahamlah mengenai fungsi LED, buzzer, kemudian servo motor, dan bagi murid pegang dahulu komponen ini supaya mereka dapat faham saiz dan juga panjang wayar yang boleh digunakan untuk membina projek. Seterusnya barulah murid akan membina lakaran, membuat lakaran, penambahbaikan lakaran dan memasang model untuk dia punya palang keselamatan. Sebagai contoh, saya telah hasilkan satu model untuk palang keselamatan menggunakan batang aiskrim sahaja di sini sebagai contoh. Okey, hanya menggunakan batang aiskrim dan juga hot glue gun. Jadi dengan macam ni dia punya frame untuk pegang Shield 9 dalam 1. Jadi kita boleh slot in. Ini bagi memastikan alat ini boleh digunakan untuk pelbagai kelas dan juga tidak merosakkanlah kita punya komponen tu. Okey, jadi dia plug and play, jadi boleh gunakan untuk kelas lain dan juga murid yang akan datang. Seterusnya saya juga buat stand untuk palang keselamatan seperti ini, juga menggunakan batang aiskrim, dan stand ini boleh membolehkan servo motor ni diletakkan dalam keadaan plug and play seperti itu. Plug and play. Jadi ini pentinglah untuk pastikan komponen kita tidak rosak. Dan kita juga boleh buat satu palang menggunakan juga batang aiskrim yang dilekatkan dia punya extension untuk servo motor. Jadi seterusnya untuk penyambungan perkakasan, kita hanya perlu ambil wayar untuk servo motor dan disambungkan ke pin 7 ataupun 8 ataupun di A03 di bawah. Mana-mana pun boleh, dan kita perlu pastikan arahan kita mengikut pada pin yang disambung. Jadi sebagai contoh saya letakkan di pin D7 di sini. Jadi dah siaplah penyambungan perkakasan untuk projek palang keselamatan. Jadi seterusnya kita perlu pasti yang kita faham mengenai kedudukan servo motor. Servo motor bergerak dalam arah lawan jam. Sebagai contoh, jika kita nak buat servo motor ni naik ke atas seperti ini, jadi pertama sekali kita perlu letakkan servo motor ni di sudut 90 darjah, kemudian ke kosong, sebab servo motor bergerak arah lawan jam. Jika kosong di sini, 90 ke sini. Kalau kita buat mula dengan kosong, bila kita buat arahan ke 90, palang ni akan pergi ke bawah. Jadi kita perlu letak 90 kemudian ke kosong. Jadi kita boleh lihatlah contoh carta alir dan juga atur cara seperti di dalam buku teks RBT tahun 5. Dari carta alirnya berbunyi jika mula lampu merah. Jadi lampu merah kita akan gunakan LED pada D12 ini. Kemudian palang tutup. Seterusnya jika switch ditekan, kita akan gunakan switch D2 di sini. Jika switch ditekan, lampu merah yang pada D12 ini akan terpadam, lampu hijau menyala. Okay, di sini kita akan gunakan lampu biru ni untuk menggantikan lampu hijau. Kemudian palang akan terbuka naik ke atas. Seterusnya buzzer pada D5 akan berbunyi. Kemudian hijau pula terpadam setelah 10 saat, lalu merah menyala semula. Palang tertutup, buzzer berbunyi dan tamat. Itu adalah carta alirnya yang mana kita akan bina program untuk palang keselamatan. Di dalam buku teks, dia punya bunyi hanya menggunakan satu not C4 selama 10 saat. Cuma saya akan buat sedikit penambahbaikan daripada segi bunyi, yang mana kita akan buat bunyi dia ada siren lah, tet, ada selang masa. Jadi di aplikasi M-Block, pastikan kita menggunakan device Arduino Uno.
Kita pergi ke bahagian events, tarik blok pertama when Arduino Uno starts up. Baik, seterusnya kita ambil bahagian control dan tarik blok forever. Jadi blok forever ni sangat penting. Jika kita terlepas blok forever, dia tak detect lah dia punya arahan tu dengan betul. Baik, seterusnya kita ambil blok if dan else. Jadi di if else maksudnya jika baca sesebuah arahan, apa yang akan berlaku dan apa sebaliknya. Jadi kita akan buat arahan jika baca pada pin 2 ni, palang tu akan naik atas. Jadi kita ambil pada bahagian pin, ambil read digital pin. Kita akan ambil read digital pin 2, maksudnya baca pin 2 di 2. Seterusnya untuk kita faham, switch yang digunakan di sini adalah jenis switch tekan buka. Secara default memang switch ni sekarang tengah bersambung. Jika ditekan, switch akan terputus. Jadi arahan kita pada M-block, arahan perlakuan jika switch ditekan tu patut diletakkan di bawah. Okey, itu untuk kita faham lah. Seterusnya kalau kita lihat kita punya carta alir, jika dalam keadaan sedia lampu merah menyala, palang tertutup. Jadi dalam M-block kita akan buat arahan sedia di sini. Kita ambil set digital pin. Sini akan jadi lampu merah menyala. Lampu merah menyala di 12. Jadi pada pin 12 lampu merah menyala. Lampu biru ataupun lampu hijau tu kita jadikan lampu biru akan padam. Kemudian servo motor yang berada pada pin 7 ya, servo motor pada di sini pin 7. Kalau kita sambungkan di bawah ni di pin 8, kita buatlah arahan pin 8. Jadi servo pada pin 7 akan berada pada 90 darjah. Macam saya maklumkan tadi, 90 dan juga kosong. Baik, jika butang ditekan, kita akan gunakan arahan di bawah ni. Jadi jika butang ditekan, pertama sekali pin merah yang 12 ni akan padam. Kemudian pin 13 iaitu lampu biru akan menyala menandakan kita boleh lalu. Kemudian servo motor pada pin yang ke-7 akan bertukar kepada 0 darjah. Dan kemudian kita akan mainkan bunyi buzzer. Kita ambil play pin di 5 C4 dan selama 1 saat, dan saya akan ulang bunyi selama 5 kali. Jadi saya akan tarik blok repeat yang ada pada control, ambil 5 kali. Jadi tarik blok ni ke dalam dan buat selang masa untuk rehat selama setengah saat, 0.5. Jadi maksudnya bunyi akan berulang 5 kali dengan not C4 selama 1 saat dengan rehat setengah saat. Kita masukkan blok tu di sini dan siaplah kita punya atur cara untuk palang keselamatan. Jadi mudah sahaja di kita punya projek, kita hanya sambungkan kita punya USB kabel seperti ini. Jadi maksudnya dia telah bersedia seperti itu. Okey. Dan kita boleh sambungkan kita punya servo motor dengan kita punya palang. Okey, jadi siaplah kita punya penyambungan projek dan juga perkakasan. Seterusnya kita akan memindahkan atur cara yang telah dibina pada papan pengawal. Di aplikasi M-block kita klik butang connect. Macam komputer saya memang menggunakan COM18. Jadi kita kena pastikan sambungan yang mana paling betul untuk kita punya komputer. Ada yang macam komputer di sekolah dia menggunakan COM4, jadi bergantung kepada komputer masing-masing. Jadi saya akan tekan butang upload. Jadi kita tunggu sebentar. Jadi kita tunggu atur cara itu dipindahkan. Okay, jadi kita tengok sekarang lampu merah sedang menyala. Jika butang ini ditekan, nampak ya, lampu biru menyala, buzzer berbunyi, palang naik dan kemudian dia akan turun semula. Okey, itu maksudnya dah siaplah kita punya atur cara. Namun begitu, jika kita lihat kadang-kadang di aplikasi M-block memang dia ada warning, tetapi atur cara itu telah dipindahkan dengan betul. Jadi itu adalah satu contoh atur cara untuk projek palang keselamatan seperti yang ada dalam buku teks. Kemudian saya akan buat sedikit penambahbaikan dengan manfaatkan RGB LED yang ada di sini. Jadi untuk manfaatkan RGB LED, saya akan buat sedikit penambahbaikan atur cara dalam aplikasi M-block.
Jadi kita akan pastikan lampu RGB LED 9 iaitu merah dan juga 11 digunakan. Jadi pada pin kita ambil pertama sekali di bahagian sebelum switch ditekan, kita akan gunakan lampu set digital pin 9 iaitu lampu RGB LED merah menyala, dan lampu 11 iaitu RGB LED hijau akan padam. Sekiranya switch ditekan, kita akan pastikan pin 9 iaitu lampu merah padam juga. Kemudian kita akan buat set digital pin 11 iaitu lampu hijau akan menyala. Kemudian servo motor akan naik, mainkan buzzer. Selepas habis bunyi buzzer, kita akan padam pula lampu hijau tadi yang pada pin 11, set digital pin 11 ya. Selepas habis buzzer, pin 11 akan padam, lampu hijau akan padam. Seterusnya kita akan buat satu lampu amaran menggunakan lampu RGB LED merah. Jadi ambil bahagian kontrol, ambil repeat selama 5 kali. Kemudian saya akan ambil RGB LED merah iaitu pin 9 kepada menyala, dan dia akan menyala dalam keadaan berubah on off dalam keadaan sangat laju 0.1 saat. Duplicate low. Jadi ini adalah lampu untuk amaran. Jadi di sini kita masukkan semua atur cara ini ke bawah sekali dalam blok else. Seperti itu. Repeat selepas bunyi lampu hijau padam, dan juga akan berulang perkara inilah, lampu merah akan menyala dengan cepat. Jadi ini satu contoh atur cara yang kita boleh tambah baik untuk manfaatkan lampu RGB LED, dan kita hanya pindahkan atur cara ini dan tunggu pemindahan selesai. Okey, dah selesai. Sekarang lampu merah biasa dan juga lampu RGB LED merah dah menyala. Jadi jika switch ditekan, lampu hijau menyala, biru juga menyala. Selepas habis buzzer, ada warning lampu merah. Okey. Jadi itulah contoh atur cara yang dibina dengan manfaatkan RGB LED. Jadi kita boleh ubah sedikit program pada kita punya projek palang keselamatan untuk integrasikan bersama tahun 6, iaitu manfaatkan sensor. Jadi kita akan buat satu program baru sebagai contoh. Jika malam, palang akan tutup. Jadi kita akan kesan sensor cahaya di sini. Apabila tiada cahaya, palang ni akan tutup. Jadi untuk buat program yang mudah ni, kita perlu ambil bahagian pin 2 ni, kita buang. Kita pergi ke bahagian operators, kita ambil jika nilai bawah daripada sesuatu sebagai arahan. Okay, jadi jika nilai di bawah, sebagai contoh saya letak bawah 200, nilai apa? Kita perlu cari extension. Jadi kita tambah yang zero teknologi yang pernah kita tambah sebelum ini. Jadi jika nilai pada pin A1, okey, tambah pin A1, maksudnya DLDR di sini. Jadi jika nilai kurang daripada 200, palang ni akan tertutup seperti arahan di sini. Kemudian jika lebih daripada 200, kita akan gunakan arahan yang ada di sini. Cuma saya akan keluarkan beberapa arahan sebab panjang sangat. Kita akan buang bunyi dan juga buang lampu merah LED menyala tadi. Jadi kalau kita baca arahan sekarang, jika baca sensor pada A1 kurang daripada 200, palang akan tutup. Jika tidak, palang akan naik dan lampu hijau yang akan menyala. Jadi kita cuba upload arahan ini, nak tengok fungsi sensor cahaya. Okey, jika kita uji kita punya sensor ni, dia macam nilai tu tak berapa tepat. Jadi diatur cara kita kena ubahlah nilai yang sesuai. Katakanlah saya ambil nilai kepada 150. Kita upload semula. Jadi bergantung kepada cahaya pada keadaan semasa, kita boleh faham nilai cahaya, baru kita akan dapat sensor yang betul lah. Jadi sekarang ni katakanlah siang, palang terbuka. Jika malam, palang tertutup. Maksudnya gelap lah. Okay. Jika gelap saja, ataupun keadaan tutup sensor, tiada cahaya, palang tertutup. Jika siang ada cahaya, palang terbuka. Jadi ini ada satu projek integrasi untuk kita tengok fungsi sensor seperti di tajuk tahun 6.
Jadi apabila murid ataupun guru dah pasti mengenai atur cara yang telah dibuat, dah final lah untuk pembentangan, jadi kita boleh cabut USB kabel sebab arahan tu telah dipindahkan. Okay. Jadi hanya boleh gunakan bateri dan juga penyambung 9V, bateri 9V yang boleh disambungkan di slot bawah tu. Jadi saya sambungkan di slot bawah. Okey, jadi benda ni jadi portable sekarang, tak perlu nak bawa kepada komputer. Jadi sebagai contoh, projek ni boleh dibentangkan kepada kelas melalui sesi pembentangan menggunakan hanya bateri yang sambungkan kepada power cord. Jadi kita boleh tengoklah, itu fungsi dia. Jadi inilah sebuah projek menggunakan palang keselamatan untuk RBT di tahun 5, yang mana kita menggunakan papan pengawal Arduino Uno dan juga Shield 991, yang mana penyambungan perkakasan dia sangat mudah dan juga perkakasan ini tidak akan rosak sebab semua komponen dipasang secara plug and play. Jadi untuk murid akan datang, komponen ini boleh digunakan semula untuk kelas lain dan juga murid pada tahun-tahun yang akan datang. Okey, jadi itulah kaedah untuk membina sebuah projek menggunakan hanya batang aiskrim untuk projek RBT palang keselamatan tahun 5. Jadi banyak lagi projek yang boleh dibangunkan hanya menggunakan alatan yang murah dan juga mudah untuk diperoleh menggunakan Shield 991, dan insya-Allah akan saya kongsikan pada video-video yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe dan share video ini supaya anda dapat info yang terkini mengenai video yang akan dihasilkan. Jadi bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.